Baik, negara kini sedang dilanda episod ke-6 hujan lebat berterusan kesan luruan monsun timur laut ataupun MTL yang membawa kepada hujan lebat. Dan MTL ini dijangka tamat pada pertengahan bulan ini sebelum tempoh peralihan ke monsun barat daya. Tetapi masih ada lagi kemungkinan hujan lebat ini berterusan sehinggalah bulan Mac ini ataupun sehingga bulan April di beberapa kawasan yang mengakibatkan ada kawasan yang berhadapan dengan hujan lebat berterusan. Justru itu, Met Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan di beberapa kawasan dengan 3 tahap. Yang pertama, tahap merah bahaya di mana beberapa buah negeri, 3 buah negeri di Pahang, Johor, Negeri Sembilan dan Melaka dilaporkan akan mengalami hujan sangat lebat berterusan. Beberapa kawasan di Kuantan seperti Kuantan, Bera, Pekan dan juga Rompin. Manakala dengan status jingga ataupun buruk juga di Pahang, Lipis, Raub, Bentong dan juga Temeloh. Kerana amaran waspada beberapa bahagian di negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Terengganu, Pahang dan juga Sarawak. Tetapi angka-angka mereka yang terkesan akibat bencana banjir ini sentiasa berubah dari semasa ke semasa dan sehingga jam 7 petang tadi, negeri yang paling teruk terjejas akibat banjir adalah di negeri Johor dengan 108 pusat pemindahan sementara dibuka dengan mangsanya melebihi 10,000 mangsa. Kemudian diikuti oleh Pahang, Negeri Sembilan dan juga Sarawak. Dan banjir ini bukan hanya melibatkan perpindahan penduduk dari kediaman mereka ke pusat pemindahan sementara PPS, tetapi impak banjir itu juga mengakibatkan mereka terpaksa membina semula kehidupan yang memerlukan wang ringgit yang agak banyak sebenarnya. Kalau kita lihat data daripada tahun lepas, nilai kerugian akibat bencana banjir pada 2022 di negeri Pahang saja 144 juta ringgit. Kemudian diikuti Negeri Sembilan, Johor dan juga Sarawak. Ini dari sudut angka nilai wang ringgit. Tetapi impak banjir ini bukan hanya kepada fizikal tetapi juga kepada mental dan juga emosi mangsa-mangsa banjir yang mungkin terpaksa tinggal di PPS berminggu lamanya. Dan untuk kita mengetahui bagaimana keadaan mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS, wakil kami di Johor, Aiman Hakim, yang kini berada di Pusat Pemindahan Sementara SK Laksmana Kota Tinggi, ada butirannya. Aiman, kalau boleh kongsikan, ini bukan kali pertama banjir berlaku di negeri Johor. Bagaimana mangsa-mangsa banjir ini, seperti yang Aiman lihat, mereka ni mengharungi bencana banjir pada kali ini? Baik, terima kasih Hakim. Jadi meskipun apa yang Hakim katakan tadi, walaupun banjir ini bukan kali pertama di daerah Kota Tinggi, malah setiap tahun Kota Tinggi ini turut ditimpa dengan kejadian banjir. Namun kita perlu ingat bahawa banjir pada edisi kali ini berlaku pada bulan Mac, yang mana ini sesuatu yang di luar jangkaan, khususnya buat mereka-mereka yang terlibat ini. Berdasarkan temu bual yang saya jalankan sebentar sahaja tadi di SK Laksmana Kota Tinggi ini membabitkan beberapa orang mangsa yang sempat saya temu bual dan berborak dengan mereka, yang mana mereka memaklumkan kepada saya situasi banjir yang melanda pada ketika ini di luar jangkaan mereka, dan situasi ini juga menyebabkan persiapan itu tidak dapat dijalankan secara penuh. Ini membabitkan ada di kalangan mereka yang terpaksa berpindah secara cepat dan tuntas dan terpaksa meninggalkan juga barangan-barangan peribadi mereka, khususnya alat elektronik, yang mana mereka katakan itu antara kerugian yang mereka terpaksa tempuhi dalam mendepani banjir ini. Dan jumlah itu pun dah menunjukkan, seperti jumlah banjir yang Hakim sebutkan tadi pun dah menunjukkan betapa getirnya situasi banjir yang melanda negara, khususnya di Johor, dan kita tumpukan di Kota Tinggi pada ketika ini. Dan meskipun persiapan banjir itu tidak dapat dilaksanakan secara sempurna seperti sebelum-sebelum ini, bagaimanapun kita dapati bahawa sepanjang saya di Kota Tinggi ini, saya melihat dan tinjauan saya mendapati bahawa terdapat banyak agensi yang terlibat dalam membantu memperkasakan usaha menyelamat mangsa-mangsa ini. Tetapi itu daripada segi agensi. Daripada segi komuniti setempat juga, mereka dah pun merancangkan urusan-urusan untuk membantu mangsa yang terlibat. Contohnya sampan, bot-bot yang ditinggalkan di kawasan kediaman itu mereka dah khaskan untuk kegunaan mangsa yang terlibat. Jadi itu mungkin sedikit sebanyak perkembangan di Kota Tinggi ini.